Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Ilia Maisara binti Syarab dengan nombor metrik 280856. Untuk video kali ini, saya ingin memberikan sedikit penerangan mengenai jenis-jenis mahkamah dan peranannya. Sebelum itu, apa itu mahkamah? Mahkamah merupakan tempat awam dan rasmi di mana seseorang mendapat penyelesaian yang adil dalam suatu perselisihan, baik dalam hal sivil, buruh, administratif dan kriminal. Berdasarkan undang-undang yang sedia ada, kekuasaan melaksanakan pengadilan ini diberikan melalui suatu bidang kuasa yang tertakluk dalam kawasan tertentu. Mari kita lihat bagaimana rupanya sesebuah mahkamah dan apa yang ada di dalamnya. Adalah amat penting untuk kita memahami sistem undang-undang di Malaysia sebelum kita meneruskan penerangan pada tajuk kita hari ini. Struktur mahkamah di Malaysia adalah berbeza dengan negara lain di mana undang-undang sivil ditadbir urus di bawah persekutuan dan undang-undang syariah di bawah bidang kuasa negeri. Badan kehakiman mestilah bebas daripada kawalan mana-mana pihak bagi menjamin keadilan dan keyakinan masyarakat terhadap institusi kehakiman. Jenis-jenis mahkamah terbahagi kepada dua, iaitu mahkamah awam dan mahkamah khas. Mahkamah awam terbahagi kepada dua jenis mahkamah, iaitu mahkamah atasan dan mahkamah bawahan, di mana masing-masing mengandungi dua jenis mahkamah di bawah mereka. Manakala mahkamah khas mempunyai 7 jenis mahkamah di bawahnya. Mahkamah Persekutuan atau juga dikenali sebagai Mahkamah Agung merupakan mahkamah yang tertinggi di Malaysia. Dalam kes khas seperti pertikaian antara kerajaan negeri dengan kerajaan persekutuan, Mahkamah Persekutuan boleh memberi nasihat kepada Yang di-Pertuan Agong sebelum keputusan dibuat oleh Baginda. Mahkamah Persekutuan juga mempunyai kuasa dalam menentukan pengesahan bagi undang-undang yang dibuat oleh Parlimen dan Dewan Undangan Negeri. Ianya juga berperanan dalam mendengar kes-kes rayuan dari Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Tinggi. Mahkamah Rayuan membincangkan kes rayuan bagi kes jenayah sahaja. Kes sivil yang nilai tuntutannya kurang daripada RM250,000 Malaysia tidak boleh membuat rayuan di mahkamah ini. Tetapi jika dibenarkan oleh Mahkamah Rayuan, kes sivil boleh dibicarakan jika nilainya tidak kurang daripada RM250,000 Malaysia. Kes-kes jenayah yang dirujuk di sini juga meliputi kes yang telah dikenakan oleh Mahkamah Tinggi. Mahkamah Rayuan juga boleh mengenakan hukuman penjara atau hukuman mati. Seterusnya ialah Mahkamah Tinggi, di mana ia berkuasa dalam perbicaraan kes khas seperti kesalahan dalam kapal atau kapal terbang yang didaftarkan di Malaysia, Akta ISA, Akta Rahsia Rasmi, Akta Hasutan, Akta Senjata Api, Akta Dadah Berbahaya Seksyen 39B dan Pertikaian Keputusan Pilihan Raya. Selain itu, Mahkamah Tinggi juga mempunyai kuasa dalam membicarakan apa sahaja kesalahan yang dilakukan oleh warga negara asing yang berada di Malaysia, serta membicarakan kes-kes sivil dan jenayah. Kes sivil tersebut melibatkan hal-hal penjagaan kanak-kanak dan orang tidak siuman, wasiat, perkahwinan serta penceraian bagi bukan Muslim dan kemuflisan. Mahkamah Tinggi juga mempunyai kuasa mendengar kes rayuan sivil dari Mahkamah Rendah yang nilainya melebihi RM25,000 Malaysia. Manakala bagi kes jenayah, ianya berkuasa mendengar kes rayuan jenayah dari Mahkamah Rendah yang nilai dendanya melebihi RM25 Malaysia. Mahkamah Tinggi juga memberikan nasihat kepada Mahkamah Rendah mengenai tata cara dan prosiding di mahkamah serta soal perlembagaan.
Mahkamah Session merupakan mahkamah tertinggi dalam komponen mahkamah bawahan. Ianya membicarakan kes jenayah dan sivil di mana kes sivil tersebut melibatkan nilai yang tidak melebihi RM250,000 Malaysia. Manakala kes jenayah membicarakan apa juga jenis kesalahan jenayah kecuali menjatuhkan hukuman mati. Mahkamah Session akan menjalankan siasatan awal sebelum seseorang itu dibicarakan di Mahkamah Tinggi. Jika ia telah mempunyai bukti yang cukup terhadap tertuduh, ia akan dibicarakan di Mahkamah Tinggi. Mahkamah Magistrat terbahagi kepada dua kelas, iaitu Mahkamah Magistrat kelas 1 dan Mahkamah Magistrat kelas 2. Mahkamah Magistrat kelas 1 membincangkan kes jenayah yang melibatkan hukuman penjara dan hukuman denda. Hukuman maksimum yang boleh dijatuhkan oleh mahkamah ini ialah 5 tahun penjara dan denda RM10,000 Malaysia sebatan 12 kali atau ketiga-tiganya sekali. Walau bagaimanapun, hukuman yang lebih tinggi akan dikenakan sekiranya membicarakan kes-kes di bawah Akta Dadah Berbahaya 1952, Akta Kastam 1957, Akta Keseksaan 1953. Mahkamah Magistrat kelas 2 membincangkan kes jenayah iaitu hukuman maksimum yang boleh dijatuhkan oleh mahkamah ini tidak melebihi 12 tahun penjara dan denda RM1,000 Malaysia atau kedua-duanya sekali. Mahkamah Penghulu merupakan mahkamah yang paling rendah dalam komponen mahkamah bawahan. Mahkamah ini membicarakan kes-kes sivil dan jenayah dan dikendalikan oleh penghulu sesuatu mukim. Kes sivil yang dibicarakan melibatkan tuntutan nilai tidak melebihi daripada RM50 Malaysia, manakala kes jenayah melibatkan denda sebanyak RM25 Malaysia. Seterusnya, rayuan terhadap mahkamah penghulu boleh dibuat di mahkamah magistrat. Mahkamah khas raja-raja, apa-apa prosiding oleh atau terhadap yang di-Pertua Agong atau Raja sesebuah negeri atas sifat peribadi baginda hendaklah dibawa ke mahkamah ini. Mahkamah ini terdiri daripada Ketua Hakim Mahkamah Persekutuan sebagai pengerusi, Hakim Besar Mahkamah Tinggi dan 2 orang yang pernah memegang jawatan sebagai Hakim Mahkamah Persekutuan atau Mahkamah Tinggi yang dilantik oleh Mahkamah Raja-Raja. Mahkamah Khas Raja-Raja membicarakan segala kesalahan yang di-Pertua Agong atau Raja sesebuah negeri atau kes sivil oleh atau terhadap yang di-Pertua Agong atau Raja Negeri. Keputusan adalah muktamad dan tidak boleh dicabar dalam mana-mana mahkamah. Sebarang dakwaan ke atas atau oleh yang di-Pertua Agong atau Raja mesti mendapat kebenaran Peguam Negara. Seterusnya, yang di-Pertua Agong atau Raja perlu berhenti menjalankan tugas semasa perbicaraan kes jenayah sedang berlangsung. Jika yang di-Pertua Agong atau Raja dipenjarakan sehari atau lebih, ianya mesti turun takhta. Yang di-Pertua Agong atau Raja juga tidak boleh mengampuni. Mahkamah Syariah berperanan untuk mengadili umat Islam. Ianya membicarakan kes sivil mengenai nafkah dan tanggungan, perkahwinan, penceraian, wasiat, wakaf, pembahagian harta dan sebagainya. Manakala kes jenayah mengenai berjudi, zina, tidak berpuasa, ajaran sesat, berkahluat, penderaan terhadap isteri atau anak, minum minuman keras dan tidak menunaikan zakat serta fitrah. Kesalahan yang besar akan dibicarakan di Mahkamah Tinggi Syariah, manakala kesalahan yang kecil akan dibicarakan di Mahkamah Rendah Syariah, dan Mahkamah Syariah Rayuan berperanan mendengar rayuan dari Mahkamah Tinggi Syariah. Mahkamah Kanak-kanak hanya membicarakan pesalah remaja berumur antara 10 hingga 18 tahun dan hanya melibatkan hukuman yang ringan sahaja. Hakim akan menerima nasihat daripada penasihat
dari Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Prosiding dijalankan secara tertutup untuk mengelakkan publicity. Mahkamah ini juga membenarkan ikat jamin dan pesalah akan diasingkan daripada pesalah dewasa. Contoh hukuman yang dikenakan ialah amaran, ikat jamin diletakkan di bawah jagaan rapi seseorang saudara, sebatan ringan atau tidak melebihi 10 atau dihantar ke sekolah pemulihan akhlak sehingga berusia 21 tahun. Seterusnya, Mahkamah Tentera yang mengendalikan kes yang berkaitan dengan tingkah laku anggota tentera. Tidak seperti mahkamah lain, Mahkamah Tentera tidak membicarakan kes sivil dan jenayah. Antara kesalahan yang dibicarakan di mahkamah ini ialah tidak patuh pada arahan yang diberikan oleh pihak berkuasa, tidak menjalankan tugas, mengabaikan tugas tanpa kebenaran dan sebagainya. Mahkamah ini boleh menjatuhkan sebarang hukuman kecuali hukuman mati yang memerlukan pengesahan yang di-Pertuan Agong. Jika berlaku apa-apa kes yang berkaitan dengan perkahwinan atau seks dan kedua-dua pihak yang terlibat adalah daripada keturunan yang berbeza, adat pihak perempuan hendaklah digunakan. Sebarang pelanggaran adat boleh dibicarakan di Mahkamah Bumiputera asalkan salah seorang daripada pihak yang terlibat ialah Bumiputera. Mahkamah Perusahaan berperanan memerintah mana-mana pihak penguasa untuk digabungkan, diganti atau dibatalkan merekod kenyataan secara angkat sumpah dan mengarahkan mengemukakan buku, surat dan dokumen sebagai bukti mengeluarkan saman terhadap mana-mana pihak atau orang perseorangan untuk menghadirkan diri di mahkamah. Akhir sekali ialah Mahkamah Buruh yang terletak di bawah bidang kuasa Jabatan Tenaga Kerja Malaysia berdasarkan Seksyen 69 Akta Pekerjaan 1955 dan Lembaga Kehakiman Kerajaan yang memerintah kepada tenaga kerja atau hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan dan pertikaian. Sekian sahaja pembentangan dan penerangan saya mengenai jenis-jenis mahkamah yang terdapat di Malaysia. Harapnya, maklumat yang disampaikan dapat memberikan manfaat kepada anda semua. Sekian daripada saya. Terima kasih.